Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan, InsyaAllah kita akan tafsirkan ataupun bincangkan surah Asy-Syu'ara. Saya pernah bincanglah surah ini pada sebahagian yang pernah ikut kuliah. Saya sengaja ambil lagi sekali kerana ada beberapa perkara yang cantik untuk kita kemukakan. Muka surat 573. Tuan jangan tak Quran hantar-hantar. Antara kempen kita, antara seruan kita kepada orang ramai di dalam dakwah ini, kita seru supaya kita kembali kepada Islam yang bersih. Salah satu Islam yang bersih itu ialah kita mesti membersihkan Islam daripada membersihkan Al-Quran, daripada unsur-unsur Israiliyat yang boleh mencemarkan inti kandungan Al-Quran, yang boleh mencemar dan mengganggu fokus orang ramai terhadap Al-Quran. Kita masuk ke depan sini. Yang boleh mengganggu fokus orang ramai terhadap Al-Quran. Kerana Israiliyat seperti mana yang kita tahu terbahagi kepada 3 jenis. Satu, apa yang disebut di dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Israiliyat ini ialah khabar yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang-orang Yahudi ataupun Ahlul Kitab, Bani Israel. Kerana Israiliyat ini merujuk kepada Bani Israel. Dan Israel adalah nama kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Bani Israel menunjukkan kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab itu Yahudi yang ada sekarang ni kita tak tahu dia tulen ke tak. Adakah mereka benar-benar anak Yaqub alaihissalam ataupun tidak. Tetapi Al-Quran sendiri memang banyak mengecam Bani Israel. Disebabkan Bani Israel mereka menyeleweng, mereka membunuh para nabi dan banyak jenayah mereka terhadap agama. Apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Bani Israel ini ataupun orang-orang Yahudi ini, mereka sudah ada di sisi mereka kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, mereka ada Talmud, kitab pegangan mereka yang mereka warisi kisah-kisah mereka. Jadi banyaklah kisah-kisah umat terdahulu yang mereka tahu. Cumanya mereka ini juga terkenal dengan satu sikap suka mengubah, menukuk tambah dan mereka-reka benda-benda yang tak ada. Jadi Taurat dan Injil keasliannya telah tercemar oleh perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak ayat Al-Quran yang merakamkan tentang perangai buruk mereka. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila."
Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Apapun mereka ini suka mengubah kitab, tetapi dalam masa yang sama mereka ada maklumat-maklumat yang diambil daripada tok nenek mereka, kitab-kitab mereka. Kalau Nabi cerita kepada mereka tentang Quran, baca watlu alaihim naba'a bana adama idza qarraba qurbana, bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam yang mereka itu mempersembahkan korban mereka. Umpamanya Bani Israel kata, kami tahu namanya Qabil dan Habil. Quran tak bagi tahu. Daripada mana mereka tahu? Mereka ambil daripada kitab-kitab mereka. Kalau kita buka dalam Bible, kita tengok Bible akan ceritakan ular, syaitan merupa masuk dalam mulut ular, ular masuk dalam syurga. Seperti mana yang dicerita oleh orang tua-tua dulu-dulu, ada dalam Bible. Boleh jadi itu adalah benar, boleh jadi itu adalah tokoh tambah rekaan mereka. Maka secara keseluruhannya para ulama membahagikan Israiliyat ini pada 3 bahagian. Satu, riwayat Israiliyat, cerita-cerita orang Yahudi. Bahawa ini ada seminar Al-Quran yang dirasmikan oleh Tun Mahathir, yang dia cakap pasal Kamal Atatürk. Saya bentang atas raja salah seorang. Saya bentang bagi Israiliyat. Israiliyat yang dibagi pada 3. Umpamanya, pertama, bahagian Israiliyat yang disebut oleh orang Yahudi disokong, ada sokongan daripada Al-Quran, daripada sunnah daripada Quran. Umpamanya Quran hanya sebut, kita ni dalam hari Jumaat kita baca Suratul Kahf. Dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam mengembara bersama dengan satu orang, abdan min ibadina, hamba di kalangan hamba-hamba kami. Quran tak sebut namanya. Kata Israiliyat, kita tahu nama dia Khidir. Kita panggil Khidir. Kalau kita rujuk kepada sunnah, kita akan dapati di dalam sunnah Nabi, riwayat Bukhari juga menamakan dia Khidir. Di situ nampak riwayat Israiliyat sama dengan sunnah. Jadi kita kata boleh terima, kerana ia dibuktikan kebenarannya oleh sunnah. Samalah, apa sajalah kalau kita tengok mana-mana saja riwayat di dalam Israiliyat yang kita tengok sama sokongannya dengan dalam Quran dan sunnah. Bahagian kedua, riwayat Israiliyat, kita nak kata benar pun tak boleh. Hak bahagian pertama kita terima. Bukan kita terima Israiliyat, kita terima sunnah. Tapi oleh kerana cara kebetulan ia sama dengan Israiliyat itu sama dengan sunnah, kita kata benar, kerana sunnah akut. Bahagian yang kedua, bahagian yang tak ada sunnah akur, Quran pun tak akur, dan dia tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan akal yang waras. Yang kita kata hadza ma la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Yang ni kita tak kata betul, kita tak kata salah, kita tak tahu. Contohnya cerita 2 anak Adam tadi. Israiliyat kata namanya Qabil dan Habil. Israiliyat kata, Quran tak kata, sunnah tak kata. Kita kata tak tahulah, barangkali lah kot. Yahudi ni kadang-kadang ada juga maklumat kadang yang betul kan. Adik Nabi Yusuf, Quran tak beritahu nama dia. Yahudi kata nama dia Bunyamin. Kita kata barangkali lah kot. Mana nak tahu. Tapi tak boleh confirm kata betul, tak boleh confirm kata salah.
Wanita yang menggoda Nabi Yusuf, Yahudi kata namanya Zulaikha. Sehingga orang Melayu pun ada buku nama Zulaikha. Zulaikha kata dia. Kita kata tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Anjing hak Ashabul Kahf, dia kata namanya Qitmir. Kita kata tak tahulah. Yahudi kata, dia ambil daripada buku mereka. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita tak boleh nak confirm. Sebab apa kita tak boleh nak confirm? Sebab tidak ada pembuktian daripada Al-Quran dan tidak ada pembuktian daripada Sunnah. Mari bahagian ketiga Israiliyat. Bahagian yang bertentangan dengan Quran, dengan Sunnah. Dan bertentangan dengan akal yang waras. Seperti dia kata perahu Nabi Nuh tawaf. Masa dia beranyut tu tawaf di Makkah Kaabah sebanyak 7 kali. Kita kata mengarut. Nabi Ibrahim mari lepas Nabi Nuh. Kaabah tak ada lagi zaman Nabi Nuh tu. Nampak sangat bertentangan dengan fakta sejarah pun. Yang ni kita tolak. Bumi, gempa bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, dia kata sebenarnya bumi duduk atas tanduk lembu. Kita kata mengarut. Ni mengarut. Ini Israiliyat yang bercanggahan. Kisah Harut dan Marut. Kononnya malaikat tu diberi nafsu. Dia kata kalau kita jadi nak ada nafsu macam manusia, kita tak derhaka kat Tuhan lah. Turun mai ke dunia tiba-tiba dia derhaka. Israiliyat. Kita kata canggahan Quran. Quran kata la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak menderakai Allah apa yang Allah perintah kepada mereka, dan mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ada lagi riwayat yang bercanggahan. Qaf wal Quranil Majid. Kata Israiliyat, Qaf tu maksudnya satu bukit yang keliling dunia. Kita kata mohon baca pada saintis gelap kita. Riwayat yang seperti ini kita tolak. Jadi ada 3 bahagian. Mungkin orang kata tak apa, kita terima hak bahagian kedua. Kita kata hak bahagian kedua, tak boleh untuk kita selalu sangat untuk dedah pada orang ramai. Kerana ia akan menyebabkan hilangnya fokus Al-Quran. Contoh saya sebut. Quran kata, macam mana selalu kita buat contoh. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Quran tak cerita Luqman ni siapa-siapa. Quran tak cerita. Cukup kamu tahu dia telah diberikan hikmah oleh Allah dan dia bersyukur kepada Allah. Anishkurillah, agar dia bersyukur kepada Allah. Israiliyat mai, dia kata Luqman ni orang dia kulit dia hitam, bibir mulut dia tebal, orang dia pendek, juduh. Israiliyat bila dia bawa cerita macam tu, dia hilangkan fokus kita. Kalaulah Luqman kulit hitam, apa kaitan dengan cerita dan kepentingan cerita? Kalau kita kulit putih, takkan nak bagi jadi hitam kan dia? Israiliyat ganggu fokus. Kalau dia bibir mulut tebal, kita boleh jumpa. Allah Ta'ala tak pandang semua benda ni, huduh tak huduh, tapi ia pandang kepada seorang yang diberi hikmah, ia bersyukur kepada Allah. Itu yang paling mustahak. Itu yang paling mustahak. Israiliyat ganggu kita. Kalau kita baca kitab Jawi Melayu, maka ada pun Fir'aun itu membuang air besar dia 40 hari 1 kali. Itu dia. Punya sembelit. Terkejut ia akan ular Nabi Musa, membuanglah ia air besar sebanyak 40 kali 1 hari. Itu dia. Israiliyat buang masa kita. Kalau Fir'aun buang air 40 kali 1 hari, dia memang tak lawan Nabi Musa. Duk senang perut pergi jamban tu kan. Orang nak pergi perang pun, di dalam perang, apa pergi dulu, kata senang perut kan. Tapi oleh kerana sebenarnya benda ni hilangkan fokus kita.
Sama juga bila naik cerita Nabi Nuh, dia bukan nak fokus tentang dakwah Nabi Nuh. Dia buat cerita tentang bubur, tentang apa. Israiliyat ni memalingkan fokus kita. Sebab itu Salah Abdul Fattah Khalidi mementingkan riwayat ataupun mementingkan pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran yang bebas daripada riwayat Israiliyat. Surah Asy-Syu'ara, saya bedah di depan kita ni satu contoh betapa Quran ini patut dibaca tanpa perlu Israiliyat. Kita akan tengok keindahan dia, betapa ia sangat fokus. Dan Israiliyat, insyaAllah tuan-tuan baca buku saya Menangkis Pencemaran Terhadap Agama dan Tokoh-tokohnya, ada begitu mengenai Israiliyat. Dan Israiliyat ni kita kena elak, kerana Israiliyat ni lah dia mari banyak cerita dalam masyarakat kita. Nabi Sulaiman dan sang kancil pun naik kerana berpunca daripada Israiliyat ni. Akhirnya mencemarkan para rasul. Kisah yang hebat-hebat tentang para nabi tu jadi leceh. Dia duk pergi cerita Fir'aun bang, nama dia Khalid lah. Fir'aun satu hari mencingkan, tiba-tiba dapat Nabi Musa. Lagi selekeh. Cerita-cerita yang akhirnya kelihatan Al-Quran sangat tak logik. Dia sebenarnya bukan riwayat Quran. Dia Israiliyat. Kita jadi terganggu fokus kita. Cuba kita tengok Quran bagaimana ia fokus. Ayat 10. Wa idh nada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin. Wa itu dia ketika dia nak suruh kita ingatlah. Dia nak ingatkan kita. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, nada, ketika menyeru Tuhanmu rabbuka Musa, akan Musa. Itu dia terjemah kita lama dulu. Ketika Tuhanmu menyeru Musa ani'til qaumadh dhalimin, datangilah kaum yang zalim. Simple ya Tuhan. Tak payah ada pusing punya cerita. Sebab apa Musa dihantar kepada Fir'aun? Sebab dia zalim. Menyalahi tauhid. Zalim. Siapa kaum yang zalim tu? Kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun. Bukan dia Fir'aun. Dengan kaum-kaum dia sekali. Ala yattaqun. Tidakkah ataupun mengapa mereka itu tidak bertakwa? Ataupun tidakkah mereka itu mau bertakwa? Ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut, aku bimbang mereka akan mendustaiku. Tuan, dia satu orang. Musa ni, ketika cerita ni turun, ayat ni turun pada Nabi Musa, Nabi Musa pernah buat suatu kesalahan, kalau tuan ingat. Apa kesalahan dia? Dia pukul, kan? Dia membunuh. Dia tak niat nak bunuh. Tapi bila ada kaum Qibti bergaduh dengan Bani Israel, dia tengok Bani Israel yang melampau, dia tumbuk Bani Israel itu, jatuh mati. Mati dengan pukulan dia. Bila mati, dia lari. Dia hidup dalam istana Fir'aun, anak angkat Fir'aun. Subhanallah, Allah Ta'ala punya takdir. Fir'aun bunuh semua orang. Tunya nak cari orang yang nak menjatuhkan kerajaan dia. Tiba-tiba Fir'aun telah membela anak yang memang nak menjatuhkan kerajaannya. Seakan-akan Allah Ta'ala buat pada Fir'aun, hang nak cari hak ni ya, hak ni yang cari, hang ambil kan, hang bunuh dia. Dia tak boleh bunuh. Pasal apa dia tak boleh bunuh? Bukan kekuatan dia kurang, tapi ada benda yang dapat melembutkan dia. Siapa? Isteri. Dan kalau orang yang hebat, kita berlawan dengan kehebatan dia juga, memang tak berjalan lah. Kita kena cari kelemahan dia. Maka isteri dia pujuk dia, dia terima. Bila Musa telah buat macam ni, Musa takut. Musa lari ke Madian. Di mana Madian? Wallahu alam. Di Jordan ada Wadi Musa, lembah Musa. Dikatakan di situlah Madian, tempat kaum Syuaib. Dia lari ke sana. Kemudian dia balik. Bila dia balik dalam perjalanan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dia supaya mendatangi kaum Fir'aun. Kata dia, Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wahai Tuhan, aku bimbang mereka mendustaiku.
wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Kata Nabi Musa, sempit dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah malaikat yang lantiklah sama Nabi Harun, lantiklah sama Harun saudara dia. Ini satu hal. Nabi Musa dia kata, sebenarnya aku ni rasa sempit, lidahku tidak fasih, Harun lebih fasih. Ini satu orang yang ikhlas dalam dakwah. Orang ikhlas dalam dakwah bukan dia nak buang ke medan, dia nak jadi kepala dah. Dia kira bagaimana dakwah ni boleh berjalan. Inilah keadaan dakwah bila dakwah tak mengharapkan habuan. Jadi dia kata, ya Allah, hantarlah sama Harun supaya dia boleh tolong, lantik dia sama jadi rasul menjaga. Sebab al-mar'u qalilun ma'a nafsihi wa kathirun ma'a ikhwani. Seseorang itu sedikit kalau dikira diri dia rasa banyak dengan kawan-kawan dia. Mana punya hebat pendakwah pun tapi tak ada orang di sekeliling dia yang memberikan semangat kepada dakwah dia, rebah dia, jatuh dia. Nabi Musa alaihi salam ambil langkah. Dia tahu bahawasanya ada bidang bab cakap ni dia tahu apa pasal. Harun fasih. Minta supaya Tuhan nanti Harun. Quran ringkas-ringkas dia cerita. Kata Nabi Musa, walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Dan aku berdosa terhadap mereka, yakni bagi mereka ke atasku dosa, yakni aku berdosa pada mereka. Fa akhafu an yaqtulun, aku bimbang mereka bunuh. Tuan, Allah Taala jawab, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Tuhan kata, kalla, jangan sama sekali, jangan takut. Fazhaba, kamu berdua, bi ayatina, pergilah dengan ayat kami. Fazhaba, pergilah kamu berdua dengan ayat kami. Inna ma'akum mustami'un, aku bersama kamu mendengar. Tuan, tadi dia baru minta Nabi Harun supaya dilantik. Ni dia suruh pergi dah kamu berdua. Artinya Nabi Harun kena dilantik. Tapi itu masa bila dia lantik ni, Quran dia tak detailkan benda-benda macam tu. Sebab tu bila kita baca Quran, kita kena faham tabiat dia. Lepas pada tu maka Tuhan pun lantiklah Harun, masa tu Harun berada. Ini semua tak penting. Quran dia tak ceritakan benda yang tak penting tu. Dia hanya fokuskan benda yang boleh menjadi pengajaran. Sebab itu mari Israeliat dia suka nak ambil kepada perinci tu lah. Masa bila dia lantik, kawasan mana dia pergi, bilang idrib bi'asakal hajar, pukul dengan tongkatmu batu. Cukup batu, pukul dengan tongkat. Israeliat, tongkat tu main mana, jenis kayu dia apa, tu Israeliat nak ajar. Dia nak memberikan perhatian kita kepada bab yang fokus kita tersasar. Quran tak cerita dah di mana. Terus ayat yang berikutnya menggambar telah dilantiklah Harun. Fadhhaba bi ayatina, kamu berdua pergilah dengan ayat kami. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami bersama dengan kamu mendengar. Tuan-tuan, kenapa Tuhan pilih kami bersama dengan kamu mendengar? Kata ahli tafsir, sesungguhnya mendengar ini adalah lebih perhatian yang paling tinggi sekali. Kita kadang-kadang kita tengok orang ceramah kan, tuan-tuan mari dengar, orang kuliah saya kuliahan, tuan-tuan tengok saya, mata tu tengok, tapi orang tanya, apa? Ustaz kata apa tadi? Kata apa? Dia tak dengar. Mata tu tengok kita ni. Kita dah mengajak dengan kuliah, mesti tahu, budak tengok lah, hang tak tahu apa ni aku cakap ni. Dia apa aku tahu, hang tak tahu apa. Mata tu mata tak tahu apa. Dia tengok tepat dia tu. Dia tak tahu apa tu. Kerana setiap yang melihat belum tentu mendengar. Tapi setiap yang mendengar dengan baik sudah tentu memberikan perhatian. Sebab itu inna ma'akum mustami'un, kami bersama dengan kamu, kami dengar. Dan maksud kami benar-benar memerhatikan. Kita kata inna ma'akum mubsirun,
Nah, inna ma'akum mustami'un. Fa'tiya Fir'aun faqala inna rasul rabbil alamin. Datanglah kepada Fir'aun. Pergilah kamu berdua pada Fir'aun. Katalah kamu berdua, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lah ayat yang lain Tuhan suruh mereka pergi, mereka sebut perkataan yang baik. Faqula lahuma qawlan layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan. Kamu berdua sebutlah pada Fir'aun perkataan yang lunak. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu takut dan ingat. Tak Fir'aun pun Tuhan suruh cakap elok. Sebab tu satu orang khatib, bila dia baca khutbah di zaman Abbasiyah, dia kejar maki khalifah. Khalifah duduk bawah sabar. Seminggu, main minggu depan duduk bantai. Hai, khalifah kata dia ni sakan. Minggu 3 dia panggil istana, panggil senang tak. Panggil tanya sikit soalan kan? Cakap benar. Khalifah hang dengan Nabi Musa sampai dia baik, dorang banding dorang. Kata apa khalifah nak bandingkan saya dengan Nabi, mana boleh. Nabi Musa dia lah, Nabi dia baik lah. Takkanlah saya lebih baik dengan Nabi Musa lah. Hang tengok aku dengan Fir'aun sampai jahat. Fir'aun aku Tuhan. Tahu dah kata Allah Ta'ala kata dalam Quran, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagut. Tuhan beritahu dia tagha dan melampau. Dan katakanlah kamu berdua kepada dia dengan perkataan yang lunak, mudah-mudahan dia dengar dan dia takut. Hang lebih baik daripada Musa lah. Aku lebih jahat daripada Fir'aun lah, yang Nabi maki ikut atas mimbar. Diamlah. Kadang-kadang kalau kita mendekati usulul Quran tu ada perbezaannya. Orang tadi Nabi Musa cerai. Tak payah. Nabi Musa cerai tak payah. Tuhan suruh. Bila mereka pergi, mereka kata inna rasul rabbil alamin. Kami ada Rasul Tuhan semesta alam. Tuhan perintah an arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan Bani Israel bersama kami. Fir'aun ni dia buat piramid tu, dia perhamba siapa? Bani Israel. Fir'aun ni bangsa apa? Qibti. Dia hamba abdikan Bani Israel. Musa bila pergi diminta pada Fir'aun, lepas Bani Israel, bawa sama dengan aku. Pasal Musa ni adalah Rasul untuk Bani Israel. Fir'aun dia tak jawab benda kezaliman dia pada Bani Israel. Apa Fir'aun kata tengok? Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Fir'aun kata, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami, yang mengambil kau sebagai anak angkat walidah. Walabista fina min umrika sinin, dan engkau duduk bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. Fir'aun dewa. Fir'aun politik mengungkit. Dia kata, hang ni, hang duk cakap-cakap banyak ni, hang dulu ni bukan ni, hang kami yang jaga hang. Hang duduk di istana kami. Kata pada Nabi Musa, main sentimen tak? Kata Fir'aun lagi, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan engkau telah buat perbuatan yang engkau telah buat. Jangan apa perbuatan tu? Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan, iaitu bunuh orang yang dipukul. Dan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang tidak kafirin, yang tak tahu nak balas jasa. Kami kafirin di sini maksud tak tahu nak balas jasa. Kami jaga kau elok, kau pukul. Tuan-tuan tengok apa jawapan seorang Nabi. Kelemahan kita bila kita nak dakwah kat orang kan,
orang mengungkit kesalahan kita. Tu lemah. Gaya kita nak cakap kat bini dia, abang pun kan tak tahu sangat. Dulu pun kan elok. Kalau kita buat buah tu. Kita nak nasihat kat dia, dia buat keluar buah lama. Fir'aun dia buat perangai tu dah. Dia ukit cerita banyak tahun dulu. Dia bangkit balik kes tu. Tapi ini ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, apa Nabi Musa kata? Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Kata Nabi Musa, aku telah melakukannya, sedangkan waktu itu aku termasuk di kalangan orang-orang zalim, orang-orang yang sesat, salah, orang yang silap. Ini sikap yang gentleman. Mengaku, ya betul aku buat. Masa aku buat tu aku salah. Aku tak dapat petunjuk. Aku buat tindakan yang salah. Sikap dia kena macam tu. Kalau orang ungkit kesalahan kita tak betul. Aku memang salah. Isteri kita diungkit kita kata, betul salah. Masa tu aku salah. Dan jangan kita jadi macam orang politik. Macam mana salah pun dia terbiang juga. Ikhtiar pun jadi kata, betul, jangan. Para Nabi tak macam tu. Hak salah tu salah. Kemudian Nabi Musa kata, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhan memberikan kepada aku ilmu. Sedang dia menjadikan aku, dan yang dalam masa yang sama dia jadikan aku sebagai seorang rasul. Itu memang dulu aku buat salah, aku lari. Lepas aku lari, Allah lantik aku jadi rasul. Masa tu salah, sekarang aku rasul. Bila dia kata macam tu, Fir'aun tengok dia mengaku salah, Fir'aun tak ungkit dah. Kalau dia kata dia tak salah, Fir'aun ungkit lagi. Ini kita, memang saya salah. Masa tu saya jahil. Apa nak kata? Tak tahu. Kalau saya tahu, saya betul dari lama. Kita mau jawab macam tu lah. Kalau orang tuduh kita salah. Saya jahil masa tu. Kemudian Alhamdulillah, saya mengaji, saya tahu. Ini saya cakap lepas mengaji ni, bukan masa zaman jahil. Nabi Musa kata, memang masa tu aku salah, tapi aku pergi, aku dapat hidayah. Kemudian aku jadi rasul. Aku sekarang rasul. Aku cakap atas kekuatan sebagai seorang rasul. Baru Fir'aun patah balik masuk isu. Fir'aun bertanya, qala Fir'aun, wa man rabbul alamin? Kata Fir'aun, wa man rabbul alamin? Apa dia? Dia tak kata wa man, siapa? Dia tak apa dia? Apa dia Tuhan semesta alam tu? Jadi, apa dia tu Tuhan semesta alam tu? Tuhan sekalian alam tu apa? Pasal apa? Pasal siapa yang mengaku Tuhan? Fir'aun. Fir'aun ni bukan, kita kena bayangkan di mana Musa dan Harun sekarang dalam dialog ni. Di istana Fir'aun. Istana Fir'aun tu Fir'aun seorang ke? Di sekeliling Fir'aun ramai orang. Ramai pembesar-pembesar Fir'aun. Fir'aun mesti jaga maruah politik lah, kedudukannya. Maka Fir'aun tanya, wa ma rabbul alamin? Apa dia tu Tuhan semesta alam apa? Kalau Nabi Musa kata Tuhan itu dia berkuasa ke atas hang, kuasa atas aku. Fir'aun kata, aku pun kuasa, tak kira nak tunjukkan hang kuasa aku. Nabi Musa sebab tu dia kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan nasihat, dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bertengkar dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nabi Musa pilih jawapan yang baik untuk Fir'aun. Cuba tengok. Qala rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia kata, Tuhan sekalian langit dan bumi dan di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang yakin. Sebab apa Musa pilih perkataan penting? Fir'aun dia mengaku Tuhan. Mana kawasan pentadbiran Fir'aun? Mana kawasan pentadbiran Fir'aun? Mesir. Okey, Mesir kan Tuhan. Tapi dunia ni bukan Mesir saja. Langit, siapa Tuhan?
Bumi siapa Tuhan? Antara keduanya siapa Tuhan? Sebab tu Musa pilih satu ucapan yang baik untuk Firaun. Tuhan langit dan bumi, dan di antara keduanya jika kamu yakin. Benda ni simple, sepatutnya tak payah terang. Tapi oleh kerana lama sangat duk jadi pengikut mengkhinzir buta atau membabi buta, maka dengan itu dia orang tak sempat untuk berfikir. Kerana lama duk ikut Firaun, mereka tak sempat fikir bahawasanya bukan Mesir saja tempat yang kita duduk ni. Macam kita kata, kita ni Malaysia. Bukan Malaysia dalam dunia ni, banyak negeri lain. Kita di Malaysia ni segala ada, negeri lain pun segala ada kan misalnya. Macam itulah akan dia nak pergi fikir. Sekarang ni hang Tuhan di Mesir ni langit dan dunia keseluruhannya, dan antara langit dan bumi yang kita tengok ni, itulah dia Tuhan semesta alam. Itulah Tuhan dia. In kuntum muqinin, jika kamu orang-orang yang yakin. Firaun tuan-tuan tak boleh jawab masalah ni. Firaun tak kata dak, di langit apa kat Tuhan? Yakin dia orang ni. Yakin lebih daripada Firaun. Baru dia yakin lebih daripada Firaun. Dia langit, negeri lain. Kerana kalau dia kata negeri lain dia Tuhan, tak benar. Pasal orang tahu daerah Firaun tu bersih ya. Sebab tu Firaun Al-Quran, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah aku Raja Mesir dan sungai ini mengalir di bawah tapak kakiku, tidakkah kamu tengok? Firaun kata. Bila dia kata macam tu, Firaun tak boleh jawab. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Lalu Firaun berkata kepada orang yang di sekelilingnya. Siapa dia? Menteri-menteri dia, orang besar dia. Apakah tidak kamu dengar? Hampa tak dengar ke tu? Seolah-olah dia pelekehkan ucapan Nabi Musa, tapi sebenarnya dia tak dapat jawab. Sebenarnya dia tak dapat jawab. Tuan-tuan, subhanallah, para rasul kejap jawapannya. Kan? Kemudian dia kata, kalau Nabi Musa ikut style Firaun, Nabi Musa kata apa? Alah, hang tak boleh jawab, hang duk tanya orang pula. Ya. Hang tak boleh jawab lah. Nabi Musa tak buat benda tu, tak penting. Bukan pentingnya Firaun. Pentingnya apa? Semua orang yang dengar. Nabi Musa dia sambung je ucapan dia. Dia tak kisah apa Firaun kata. Dia tak tengok lu tu kepala hang Firaun, aku dah bagi dalil pun tak mau. Nabi Musa tak buat yang tu. Nabi Musa kata, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kata Nabi Musa, Tuhan kamu dan Tuhan mak bapak kamu yang awal. Hampa pun tahu masa Firaun lahir dulu, hampa pun tahu tarikh dia. Hampa sambut kelahiran dia. Yang kata Rabbul Alamin tu Tuhan hampa. Kalau kata Firaun ni Tuhan hampa, mak bapak hampa dulu ni siapa Tuhannya? Firaun ni tak main lagi. Jadi Nabi Musa sambung satu benda yang Rabbukum. Kalau Rabbukum Tuhan kamu, mungkin dia kata Firaun kan. Tapi Tuhan Alamin ni Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan mak bapak kamu yang dulu. Karena mak bapak kamu yang dulu, Firaun ni belum main lagi. Kalau hampa kata dia Tuhan, dia tak boleh. Sebab dia belum datang. Nabi Musa bagi jawapan ringkas-ringkas saja. Tapi apa? Ada. Firaun tengok, dia ni kuasakan. Firaun buat keluar benda lain. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Firaun kata sesungguhnya rasul yang diutuskan kepada kamu ni benar-benar gila. Dia tak jawab. Patut dia kena jawab. Dia kata sebenarnya yang dulu pun aku juga Tuhan, cuma aku tak menjelma lah. Dia tak kata. Pasal orang tahu masa dia lahir mai dia kecil-kecil tu hak kepala semua tahu. Mereka yang sambut kelahiran dia, mereka yang ni dia. Dan nama bapak dia yang kata Tuhan dulu pun mati ya dia. Lahir kan, hampa tak tengok kan dia ni gila dia ni. Itu mungkin boleh memuaskan. Dia pun tak puas dengan jawapan tu Firaun kan. Tapi dah benda tak boleh nak kata apa. Dia khalayak ramai kata apa? Orang hujah-hujah kita tak ada dalil. Lahir dia apa? Gila. Dia bagi-bagi dalil, kita tak ada dalil. Kita apa? Wahabi sesat. Bila kita tanya, tak tahu apa pun. Sesat macam Firaun. Kalau orang gila, takkanlah bercakap macam tu kan. Kalau orang sesat, takkanlah baca nas Quran, baca sunnah. Sesat wabi. Baca nas Quran, baca qala Allah, qala Rasulullah.
Tapi dah tak tahu nak kata apa. Dah apa? Sesat. Kalau Musa gila, dia tak cakap lah hujah, hang tak ada jawab. Tapi dah tak tahu nak kata apa. Kata gila. Musa tak alat. Musa kata, hang nak kata kat aku gila. Hang lagi gila lagi. Hang 3 subuh lagi teruk. Hang tengok tolol bahlul. Musa tak buat macam tu. Walaupun mungkin nampak macam cerai lah. Tapi dia tak. Musa tak buat benda macam tu. Pasal itu bukan kerja orang cerdik. Musa mesti fokuskan dakwah dia. Apa yang Musa kata? Musa sama. Tak kira. Hang kata kat ilah apa tak kira. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Kata Musa, Tuhan timur dan barat dan di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang berakal. Sambung. Daulat tauhid ni. Ni, Fir'aun ni Tuhan tangkuasa ni kan. Ni, yang kata Rabbul Alamin ni Tuhan timur. Hak Fir'aun tak sampai. Tuhan barat. Dan di antara keduanya tu, jika kamu semua mau gunakan. Hak tu Rabbul Alamin, hak apa panggil? Hak hantar pun main. Pasal Fir'aun memang tak boleh jawab benda tu. Sebab apa? Fir'aun hang Tuhan. Tuan-tuan, bila kita duduk di Malaysia, timur kita lain, barat kita lain kan? Kita duduk di Mesir, timur kita lain, barat kita lain kan? Kita duduk. Bagi orang Mesir, timur Mesir dan barat Mesir bukan kawasan Fir'aun. Bukan kawasan Fir'aun. Jadi untuk apa? Nabi Musa kata, Tuhan ni, Rabbul Alamin, Tuhan timur. Ni hang berkuasa kawasan sekarang lah. Kawasan timur, barat, antara timur dengan barat ni, timur sesayup mata memandang. Lagi mana duk boleh pergi timur, timur lah. Barat, barat lah. Antara keduanya, dia Tuhan. Fir'aun tak boleh berhujah. Apa kata Fir'aun? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ini dia punya penyelesaian orang yang berkuasa. Kata Fir'aun, sesungguhnya jika kamu menyembah Tuhan selain daripada aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Dia hujah lawan hujah tak boleh, hujah lawan kuasa. Ini adalah tabiat sepanjang zaman. Manusia yang tak ada alasan, tak ada dalil, tak ada hujah, tapi ada kuasa. Ketika dia, kalau sekiranya dia enggan tunduk kepada dalil, ketika itu dia akan menggunakan kuasa. Tadi mula duk jawab lagi. Dia tambah tengok tu kan. Tambah tengok dia gila. Duk tengok kuih buah ni duk main lagi ni. Tak jadi. Dia kata kalau hang tak mahu nak sembah aku bohonglah menjawab. Dia tak jawab soalan hak Nabi Musa bagi semua. Perkara yang dibangkitkan oleh Nabi Musa. Qala. Baru Nabi Musa keluar tajuk sikit. Baru Nabi Musa dialog dengan dia. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Nabi Musa tanya dia. Dan apakah akan, kau akan penjarakan aku juga? Sekiranya aku tunjukkan kepada kamu suatu keterangan yang nyata. Kalau aku tunjukkan bukti kata aku Rasul, kau nak apa? Tuan-tuan, kalau ikut keliling tak ada, orang keliling tak ada, Fir'aun kata apa? Aku tak nak mau tengok bukti-bukti apa, betul tak? Tapi kalau Fir'aun tolak, tak boleh, sebab apa? Orang sekeliling sedang tengok. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Kata Fir'aun, datangkanlah bukti itu jika kamu orang termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Bagi, tengok. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa melemparkan tungkatnya, yang tiba-tiba tungkat itu menjadi ular yang nyata. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat. Okey. Dua benda dia minta. Bani, kalau kita tengok riwayat Israiliyat tokoh gambar. Sejak itulah dia kata Fir'aun terkejut dengan ular itulah yang dia buang ayat 40 kali sehari. Ini buang masa Israiliyat. Quran tak mahu yang tu. Sekarang dia dah tengok. Siapa? Dia, Nabi Musa tak terus buat benda, dia tak terus buat. Dia offer dulu kepada Fir'aun kan. Kalau aku boleh buat, hang nak kata apa? Dia kata kalau hang boleh buktikan, hang benar. Seolah-olah gitu kan.
Sekarang ni dia buktikan apa yang Fir'aun minta. Apa Fir'aun kata? Qala lil mala'i hawla inna hadha la sahirun alim. Kata Fir'aun kepada pembesar. Tuan, Quran ni banyak guna perkataan al-malak, iaitu orang besar, raja. Ada seorang student saya sedang buat kajian tentang al-malak dalam Al-Quran. Al-malak ni ada peranan dia. Kadang-kadang al-malak ni lebih lagi daripada raja. Al-malak ni adalah orang-orang besar kaum dan raja, yang mana kebanyakan pemerintah akan tanya mereka dan rujuk pada mereka. Al-malak. Al-malak ni lah yang kadang-kadang mempengaruhi keputusan orang penting. Dan Fir'aun bila dia tengok benda ni, dia bimbang kepada Al-Malak ni. Takut Al-Malak ni berpaling. Sebab itu dia cakap pada Al-Malak, dia tak cakap pada Nabi Musa. Dia kata, qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim. Kata apa? Fir'aun kepada tukang sihir, kepada malak pembesar sekelilingnya, inna hadha, sesungguhnya ini la sahirun alim, benar-benar tukang sihir yang pandai. Tadi dia setuju, kata kalau boleh tunjuk, benar. Bila tunjuk dia kata tukang sihir. Fir'aun bukan tuduh sebagai tukang sihir. Fir'aun bawa satu isu politik baru supaya mereka tak terpengaruh dengan Nabi Musa. Fir'aun kata, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dia ingin mengeluarkan kamu daripada negeri kamu dengan sihirnya. Ini isu baru. Aku tahu dia ni bukan apa sangat ni. Dia nak bagi kita semua keluar daripada Mesir ni. Dia nak rampai kuasa. Sedangkan benda ni tak bangkit. Nabi Musa bukan main kuasa. Dia suruh hantar Bani Israel sama dengan dia nak keluar. Fir'aun timbulkan isu baru. Dia ni bahaya ni. Ini dia ni macam mereka buat lah isu keganasan. Lainnya isu, dia bangkitkan isu. Fir'aun bangkitkan isu lain. Kamu tahu, aku tahu pasal apa dia. Dia ni nak keluarkan kita semua ni daripada Mesir ni. Isu baru yang dituduh kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun sebagai orang yang berpengalaman dalam politik Mesir, Fir'aun tak kata aku akan ambil tindakan. Fir'aun kata apa? Famadza ta'murun. Apa pandangan kamu? Apa perintah kamu? Cuba kamu cadang mai kat aku. Patut buat macam mana? Cadangan mereka pun cadangan dia lah kan. Tapi seakan-akan bukanlah dia yang galak sangat. Ini adalah permintaan orang ramai. Macam kita bila kita nak naikkan tol, muramahlah 3 orang. Muramah 100, 500 orang. Semua tak setuju. Adalah 3 mangkuk yang setuju, dia pun tak pernah guna tol. Saya bersetujulah kenaikan ini berpatutan. Lepas tu orang ramai nampaknya bersetuju dengan kenaikan tol. Apa yang macam tu? Dia muramah beratus orang, 3 orang tu saja. Dia buat keluar hak 3 tu. Kita barang-barang naik kan. Orang naik, kita temu ramah mesti orang tak setuju. Tapi adalah juga 3 mangkuk mana yang setuju. Kan? Dia nampaknya orang ramai berpuas hati. Saya fikir bolehlah sekiranya nampaknya keadaan ekonomi kita pun tak apalah dinaikkan. Dia ambil tu. Bukan kata Fir'aun, tapi lebih kurang suasana politik mana pun dia hampir sama. Dia hampir sama. Iaitu kita ambil benda pandangan yang menguntungkan kita. Bukan berdasarkan hujah, tetapi berdasarkan apa yang menguntungkan. Famadza ta'murun? Qalu arjih wa aqahu wab'ath fil madaini hashirin. Mereka jawab, tundakan, ni tangguh dia dan saudaranya, yakni Harun, dan kirimkan ke seluruh negeri orang yang akan mengumpulkan apa? Tukang sihir. Fir'aun ni dia silap. Pasal orang-orang dia bila tengok benda ni, sebenarnya mereka timbul apa? Mungkin macam timbul syok tau. Betul ke dia ni? Salah ke dia ni? Fir'aun kata dia apa? Gila tadi dia tak timbul. Gila tak timbul. Dia tak bangkit dari isu gila tu. Pasal apa? Gila ni memang tak betul. Dia tak gila ni. Tengah ni tak gila. Takkan gila tu. Tapi Fir'aun dia tuduh satu benda, iaitu dia ni sihir. Tukang sihir. Jadi dia bercadang pada Fir'aun. Lah ni jangan ambil tindakan. Kalau mereka kata Fir'aun, tangkap dia sekarang juga, bunuh Fir'aun boleh buat. Tapi Al-Malak telah silap dalam cadangan. Silap. Dan ini biasa berlaku. Apa silap cadangan dia? Dia telah cadang supaya tangguh kan. Dia dan Harun.
Dan tangguh supaya kumpul tukang sihir. Pasal apa? Dia orang mungkin nak tengok. Kalau benar-benar dia tukang sihir, dia kalah lah. Pasal tukang sihir dalam Mesir lebih hebat. Dia kata, ya'tuka bi kulli saharin alim. Nescaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai pada engkau. Bila Fir'aun jemput ni, semua pandai main lah. Musabaqah masuk pertandingan. Ni pertandingan. Musabaqah ni bukan. Orang kata ada musabaqah. Orang sangka musabaqah tu Quran. Bukan. Musabaqah tu dalam bahasa Arab maksudnya pertandingan. Boleh jadi musabaqah Quran, boleh jadi musabaqah burung, musabaqah apa. Perkataan musabaqah tu bukan merujuk pada Quran. Merujuk pada pertandingan. Tilawah Quran dia lah. Okey. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Lalu dikumpulkan ahli sihir pada waktu yang ditetapkan. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Dan dikatakan pada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Tuan-tuan, bila dialog ni berlaku di dalam istana, cerita ni keluar. Mana semua hak kaki duduk tepi Fir'aun tu boleh mulut sengar. Dia balik cerita kat bini dia cerita kat jiran dia. Satu negara habis. Lepas tu mereka pun jemput pula orang ramai mai tengok. Dia nak lawan. Fala'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Semoga kita mengikut ahli-ahli sihir jika mereka orang-orang yang benar. Jika orang-orang yang benar menang. Falamma ja'as saharatu, bila mari ahli-ahli sihir, qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Apabila ahli sihir datang, mereka bertanya Fir'aun, adakah kami sesungguhnya, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami orang yang menang? Tuan-tuan, beza dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia berjuang tak ada kes ni. Ahli sihir bila main, dia tak ada nak lawan lagi, dia tanya lah kan. Menang dapat apa? Biasalah. Tuan-tuan dalam dakwah ni, kalau orang nak dakwah saya, kalau pergi dakwah nak bagi apa? Tak ada. Hak ni ahli sihir tanya ke Fir'aun. Kalau menang dapat apa? Fir'aun orang berpengalaman dalam benda ni. Fir'aun tak, kalau Fir'aun kata aku bagilah ke tanah tu orang 3-4 relung, tak berapa syok. Tak. Dia mesti dapat satu habuan yang boleh berterusan. Fir'aun kata, qala na'am innakum idzan laminal muqarrabin. Kata Fir'aun, ya, kamu kalau demikian akan termasuk di kalangan orang-orang yang hampir kepadaku. Tu. Tuan-tuan kalau nak melampu sampai jadi orang hampir. Kalau setakat dapat balik, kata, biar jadi orang dekat lah. Pasal bila orang dekat, dapat apa pun bilang kali lagi, boleh, berterusan lah boleh dapat. Kau dapat, dia dapat betul balik. Sekali tu ya. Fir'aun offer mereka jadi orang yang terdekat dengan Fir'aun. Dia balik kalau tafsir masuk JKK masuk kalut tu. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Berkata Musa, lemparlah apa yang hendak kamu lempar. Ni Nabi Musa. Tuan-tuan, ayat ni dibaca juga untuk menghapuskan sihir. Alqu ma antum mulqun. Kita hampa yang dok challenge itu, hampalah, lempar dulu orang tengok. Lempar. Tuan-tuan, setiap Rasul apabila datang kepada kaum dia, Tuhan bagi mukjizat, suatu benda yang tak boleh dicabar oleh kaum tu. Sebab tu mukjizat Nabi kita Muhammad Quran, dia tak boleh dicabar sehingga akhir zaman. Pada zaman Nabi Musa perkembangan ilmu sihir, maka mukjizatnya apa? Lebih hebat daripada sihir. Secara terang-terangan. Kerana sihir ketika itu berlaku secara terang-terangan. Maka dengan itu mukjizat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam juga kita tengok macam tu. Nampak kelihatannya cabar zaman tu. Menyembuhkan orang yang sopak, mencelikkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa macam tu juga. Mereka pun tahu. Fa'alqu hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun.
Lalu mereka melemparkan tali, temali dan tungkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya, demi kemuliaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Dia macam apa? Tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir orang mengampu ni kelihatannya bodoh sekali, kan? Fir'aun pun minta tolong hang sebut demi kebesaran dia apa? Kan? Bapa nak sebut demi kebesaran dia, dia sendiri tu minta tolong kat hang. Kalau dia dengan kebesaran dia sendirilah buat sihir tu lawan Musa. Tapi oleh kerana nak kita percaya jampi yang mereka jampi, nama Fir'aun tak masuk. Betul tak? Kalau nama Fir'aun masuk tak ada apa, Fir'aun sendiri tak kuat. Tapi bila dia nak campak di khalayak depan Fir'aun, disebut nama Fir'aun, nak menunjukkan betapa dia tu ampuh, dia kata ampuh Fir'aun. Sebab tu kadang-kadang macam tu, kita pun tak Fir'aun lah, kita punya ada buat tu. Mai kon tu tak ada jasa apa, jangan jasa yang amat apa, Muhammad apa, dapatlah dibina masjid ni, dia tak tahu apa pun tu. Panggil-panggil terus sandang kat dia. Siapa? Kita orang kampung orang pakai 20 tepek. Terima kasih lah, datang sudah lah. Kita apa nak pergi sandang kan? Bukan salah kalau semua dia ada jasa, tak apalah. Kalau dia tak nak jasa, apa kita nak buat? Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Maka Musa pun melemparkan tungkatnya, tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu, yakni apa yang mereka campak, benda palsu yang mereka ada-adakan. Tuan-tuan, bila Musa campak, Quran kata fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka tersungkur ahli sihir itu sujud. Kita nak tanya, ayat ni kata yang sujud hanyalah ahli, mana pergi malam? Fir'aun sendiri kenapa tak sujud? Macam cepat-cepat terus mata sujud. Sebab yang faham dalam bab ni siapa? Ahli sihir faham. Kira sihir hak kita main ni habis dah, buah penghujung dah tak ada lah. Tiba-tiba hak Musa lah campak main ni, yang ni bukan sihir, kita kenal, kita lama dalam sihir ni. Kita tahu, kita lama dalam sihir ni, yang ni bukan sihir. Sebab itu bercakap dengan orang pandai senang daripada bercakap dengan orang bodoh. Orang bodoh tu cakap, dia tak faham. Orang pandai cakap, oh dia tahu, betul saya setuju. Kerana, tapi dengan syarat yang pandai tu pun takkan kepala kan. Kalau pandai campur keras kepala memang tak guna. Tapi artinya, kalau sekiranya orang tu faham dalam bidang tu, ahli sihir faham masalah sihir ni. Bila Nabi Musa balas dah, dia tahu bahawasanya yang ni bukan sihir. Qalu amanna bi rabbil alamin, maka kata kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Oh, ahli sihir cepat. Fir'aun dia tak sujud, dia terkejut tak tengok. Terkejut ni, oh, apa lah? Tapi Fir'aun seperti Fir'aun lah. Al-Fir'aun kata, qala amantum qabla an azana lakum, kamu beriman sebelum aku bagi keizinan kepada kamu. Nak beriman pun kena apa? Ini izin, ini Fir'aun punya otak. Siapa nak beriman kena ambil permit dengan orang pun. Dia buat macam tu. Hampa nak beriman tak minta izin kat aku? Kerana Fir'aun menilai semua benda dengan kuasa dia. Tapi kalau Fir'aun kata macam tu pun tak selesai juga. Orang ramai yang tengok ni, apa nak kata? Tadi yang pada kata, siapa menang dia apa? Dia benar. Macam mana Fir'aun nak jawab isu ni? Ternyata siapa menang? Musa. Dan Fir'aun bukan orang bodoh dalam pentadbiran. Kalau tidak, dia tak boleh convince orang percaya dia jadi Tuhan. Dia kan bodoh. Kata dia, innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun. Sesungguhnya dia, yakni Musa, adalah orang besar. Itu adalah ataupun pemimpin kamu, orang besar yang mengajar kepada kamu sihir. Nanti kamu akan tahu.
Dia kata bukan aku tak tahu. Dia ni sebenarnya lah sebenarnya Tok Guru Empat. Tu dia buat keluar buah baru lain langsung. Kalau Nabi Musa kata tak apa, hak tukang sihir nak lawan aku pergi cari. Tukang sihir pun tak apa pergi cari. Dia sendiri cari. Dia yang buat main. Perlawanan dia yang anjur. Tempat dia yang pilih. Lepas menang dia kata, aku tahu Nabi Musa hang ni. Nabi Musa ni bukan aku tak kenal. Dia ni lah yang duk ajak hampa sihir. Dia ketua hampa. Tu dia kalau dia nak mula pelik isu tu, dia pusing juga. Fir'aun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Benar-benar aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilang dan aku akan salib kamu semua. Tuan-tuan, kita mungkin tanya, sihir-sihir ni tak boleh ke dia pun defend diri dia pak? Tak boleh ke dia buat sihir dia halang balik Fir'aun daripada nak potong tangan dan kaki? Sihir pun setakat tu je lah. Bomo yang kata hebat tu start jampi orang pecah perut lah. Allah, habang dia hang tolong jampi kat perut apa Sharon tu perut dia cekang elok tu. Hang jampi sikit ingat pecah. Tak boleh. Sekadar jampi perut orang kampung pakai jin setan tu boleh lah. Ni ada jampi ni nak pergi menega tak berlaku. Allah, setakat jampi menega kedai kawan boleh lah. Pergi jampi kedai-kedai tu banyak-banyak kapiak tu. Tak tengok? Tak boleh. Sihir-sihir ni pun bukan tahu mana pun. Kalau mereka sihir hebat, dialah yang menyebabkan dia sihir lah Fir'aun tu suruh ikut mereka. Ni mereka ikut Fir'aun. Cuma lawan dia pentas tu nampak hebat kan, lain daripada yang lain. Tapi tuan-tuan, ajaib bila iman masuk. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mereka kata tidak ada kemudaratan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna naqma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami menginginkan agar Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Kerana itu kami adalah orang yang pertama-tama beriman. Tuan-tuan, iman sebab tu ajaib. Bila dia masuk je dalam hati, dia ubah watak dalam masa sekelip mata. Tolak semua benda ni, tak takut lah. Dan percaya tak takut. Tak apa, potong pun potong. Hari ni kami percaya betul. Pasal mereka percaya, ilmu mereka penuh. Yang ni bukan share. Tak apa, kami tak takut apa. Nak jadi apa. Yang kami harap Tuhan ampun kami saja. Dan mereka kata, apa? Inna kunna awalal mu'minin. Dan kami adalah orang yang awal beriman. Bukan mereka yang awal beriman. Yang awal beriman Musa dan Harun. Dan pengikut Musa dan Harun yang awal. Perkataan awal bermaksud orang yang berlumba-lumba nak beriman. Sebab itu kita tak ubah dalam tak wa inna awwala muslimin kan, wa kadzalika umirtu wa ana awwalu muslimin. Itu sebenarnya bacaannya. Sebab Al-Albani kata tak ubah. Orang kata wa ana minal muslimin, dia kata bukan kita yang pertama muslim lah rasul. Perkataan awal di situ bukan maksudnya yang awal. Kalau kita faham itu salah. Tapi maksudnya yang berlumba-lumba nak muslim. Sama maksud dengan ahli-ahli sihir ni kata. Sama dengan maksud ahli-ahli sihir ni kata. Sebab itu kita kata wa kadzalika umirtu wa ana awwalu muslimin. Macam tu nas dalam hadis. Orang kata tak, kita kena ubah wa ana minal muslimin lah. Pasal kita di kalangan kaum muslimin, bukan awal orang muslimin. Awal orang muslimin Nabi Ibrahim, Nabi kan. Kita kata maksud awal itu bukan maksud yang pertama di sini. Maksudnya apa? Yang berlumba-lumba, yang berusaha nak mendahului. Seperti mana maksud ahli-ahli sihir. Ada lagi panjang lagi kalau kita nak bincang, tapi saya nak tunjuk sikit secara ringkas betapa sebenarnya penafsiran Al-Quran tidak memerlukan Israelian. Quran fokus dan jelas.
Kalau kita ikuti bulan Ramadan, setapak dialog dia tu, kita akan faham. Sangat indah. Dia jawab, dia apa. Kalau kita tak tahu, kita baca tak ada apa. Tapi sebenarnya kita faham balik suasana dialog tu. Bagaimana dia sedang mencabar Fir'aun. Bagaimana Fir'aun, kita akan dapat kebijaksanaan seorang Rasul. Keindahan dia, tajamnya jawapan dia. Bagaimana merangkuminya dia apabila memberikan jawapan balas kepada Fir'aun. Demikian bila kita tengok kisah-kisah Al-Quran, maka kita benar-benar faham. Inna fi dzalika la'ibratun liulil albab. Yang demikian itu benar-benar pengajaran untuk orang-orang yang ada akal. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada jam insya-Allah. Ya. Surah Al-Liat. Kita dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahabah Az-Zuhaili. Wahabah Az-Zuhaili orang Damsyik. Saya ada beberapa kali bertemu dan hadir dalam kuliah dia. Dia pun datang UAE tu bagi kuliah untuk kita. Kita hormati buku ni sebagai salah satu buku yang besar lah yang dikarang dalam fiqh untuk zaman ni. Dan kita tahu tidak ada buku, kalau kita kadang pun tidak ada buku yang tidak terlepas daripada pandangan orang lain, kritikan orang lain. Cuma Wahbah Zuhaili dia menghimpunkan mazhab keseluruhannya. Menghimpunkan mazhab keseluruhannya. Hampir 4 mazhab itu disebut. Dia banyak naqal petik dan mazhab lain, mazhab itu, mazhab ini dia sebut. Dan dari sudut hadis-hadis, Abu Wahbah Zuhaili pun agak macam jaga jugalah. Kadang-kadang dia bagi pandangan hadis yang baik, hadis dia ada, walaupun tak semua tempat. Namun tak dinafikan juga, kadang-kadang ada benda yang Wahbah Zuhaili kerana dia terlalu banyak ambil daripada orang yang sebelum daripadanya, bab yang tak salah dia. Tapi kalau kita tak faham, kita sangka itu hujah, sedangkan ia bukan hujah. Umpamanya di dalam sujud sahwi, kita panggil sujud sahwi, sujud as-sahw kan, sujud sahwi. Wahbah Zuhaili pada tempat itu, saya lupa nak tanya dia itu masa dia datang. Pada tempat lain nampak kelihatannya okey. Maksudnya dia sebut itu, dia sebut hadis, tapi petang sujud sahwi dia kata, dikatakan oleh sebahagian bacaan pada sujud sahwi ialah subhana man la yanam wa la yashu. Dia tak sebut hadis Nabi, dia tak kata hadis Nabi, dia pun tak kata hadis Nabi, dia kata setengah orang menyatakan bacaannya. Tapi dia tak habaq, betulkah setengah orang kata tu betul kan dalam? Sedangkan tidak ada hadis pun yang kata bacaan masa sujud sahwi subhana man la yanam wa la yashu. Bukan kata tak ada, bukan kata hadis dhaif benda ni, ada kitab sebut. Nak kira kitab sebut tu jahannam lah. Semua bab kitab dah sebut. Tapi hadisnya tak ada. Dhaif pun tak ada, palsu pun tak ada. Ia hanya dipetik daripada sebahagian buku-buku sufi yang sebut. Sedangkan kita tahu dalam ibadat ia memerlukan hadis. Ya, bab lain tak apalah dalam ibadat yang memerlukan hadis. Ini adalah ibadat sujud sahwi. Maka bacaan yang betul bagi sujud sahwi sepatutnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ataupun subhana rabbiyal a'la. Maka dengan itu Wahbah sebut benda tu, hafizahullah, Tuhan jaga dah. Tapi kita kata sebutan itu tak kuat di situ. Dan ada Wahbah pandangan lagi, dan namun keseluruhan kita adalah bagus. Keseluruhan kita adalah bagus. Wahbah Zuhaili ni ada orang tak pergi mengaku kata nak murid dia apa ni. Wahbah Zuhaili ni antara orang yang menulis buku yang panjang lebar memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab dia puji. Ada buku dia Mujaddid Qarnul Ashrin. Tiada salahnya. Suntik yang bukan untuk mengenyangkan dan memberi kecerdasan tidak membatalkan puasa. Ustaz, suntik ubat untuk pergi Mekah, untuk apa, tak membatalkan puasa. Titik air mur dalam mata juga tidak membatalkan puasa. Tak membatalkan. Titik dalam telinga pun tidak membatalkan. Kerana itu bukan makan. Titik ubat. Takkanlah mata masuk abuk kena tunggu sampai ke malam. Ini. Cuma saya nak ulas sikit, ada pekeliling yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti berhubung dengan hendaklah sembahyang hendaklah sembahyang apa? 20 rakaat. 20.
Sembahyang tarawih hendaklah dilakukan sebanyak 20 rakaat. Sembahyang tarawih 4 dan 1 salam adalah tidak sah menurut pendapat ulama yang muktabar. Tuan-tuan, kalau kena bab lain, mereka akan kata ini masalah khilaf. Tapi ini dia kata, kita pun kata, kalau tanya kita pun, kita kata sembahyang malam ni memang masna, dua-dua. Tapi kita tak pernah kata tak. Kita tak kata tak sah. Mu ada mazhab Hanafi tak sah. Mazhab Hanafi. Takkan kata ada bab, mai bab tahap kita sebut dia kata khilaf, mai dia tak sah. Okey, sembahyang 20. Tak apa, dia dah sebut 20, hendaklah sembahyang 20, dia tak kata sah 8. Cuma dia kata tazkirah ataupun ceramah di bulan Ramadan boleh dilaksanakan selepas tarawih dengan tidak menyentuh isu-isu khilafiah serta pecahan umat Islam. Nak tanya, 20 dengan 13 ni khilafiah ke tak? Khilafiah tak? Awal nak buat satu, orang sentuh. Betul larang orang sentuh. Kalau benda ni khilafiah, macam kita kata macam ni. Kita kata, bagi kita khilafiah ni ada muktabar dan 4 yang kita beza. Kalau kata khilafiah betul, muktabar, khilafiah betul. Dalam selama ni kita duk dengar slogan yang orang sebut, benda khilafiah ni tak usah duk bangkang lah, buatlah yang mana-mana pun. Ni pasal apa nak suruh orang buat 20? Pasal apa kena tanggil yang hadis? Khilafiah tak mau 20. Pasal? Okey. Nak buat macam mana pula dengan hadis Aisyah kata Nabi tak pernah lebih pada 13 pada bulan puasa. Song tak sah. Kita kata buatlah 13 ke, buatlah 11 ke, buatlah 20 ke, 36 buatlah. Kita tak pernah had. Kita tahu benda ni memang khilafiah, hak boleh dibincangkan. Tapi bila keluar benda ni, you yang mengharamkan khilafiah. Saya bukan nak cabar, tapi saya ini tak cakap tak serupa bikin. Kalau mai bab lain, bab gunung Arwah yang terang-terang ada hadis Nabi tu, khilafiah biarlah orang nak buat. Benda khilafiah siapa tak mau dia kacau orang. Orang nak buat 8. Khilafiah, mesti faham kacau. Sedangkan 8 tu ada dalil. 20 kita tak kata tak boleh, cuma kita tak hadisnya. Ya, hadisnya itu dalam bab hadis itu dia dhaif, tapi sembahyang malam tu tak dihadkan bilangannya. Buatlah 20 ke, buatlah 36 ke, tak apa. Kita tak kata salah. Masjid buat 20, mereka buat, kita tak kata apa. Kita kata benda ni benar-benar khilaf. Benda yang patut khilaf dihalang. Benda yang tak patut khilaf kita kata inilah khilaf ya. Salah cara fikir. Benar. Tak perkataan hendaklah ni sebenarnya saya tahu bukan neri yang keluar, neri lain pun keluar. Mereka tak berani kata sembahyang tarawih tidak boleh dibuat melainkan 20, mereka tak kata. Kita pun tahu bahasa tu politik tu. Hendaklah maksudnya apa? Dia minta supaya buat apa? Kita nak tanya ada, kita buat 8 ya, tu imam 20 kita balik. Sah tak sah? Tanya tu. Apa maksud hendaklah? Ada tempat orang nak buat 8. Kalau dia kata, depa ni duk kalut 8 20 8 20. Kalau bab lain kita kata benda ni tak boleh. Rasulullah tak buat. Apa nak kalut? Yang kita duk kalut tu orang tak sembahyang langsung. Kalau kena bab kita kan. Yang depa ni duk kalut pasal orang sembahyang. Nampak tak? Duk kata apa soli lah apa lah kata. Orang tak sembahyang langsung tak kalut. Kita dengar nak kalut orang main 13 lah. Yang nak kalut orang tak sembahyang langsung. Yaqdawna li anfusihim ma la yaqdawna lakum. Mereka menghukum diri mereka tak serupa dengan macam mana mereka hukum diri kamu. Mana boleh? Lah ni orang nak buat 13 ke? Orang nak buat 36 ke? Orang nak buat 20 ke? Api lah. Siapa nak buat 20? Dia buat 20. Kita kalau main buat sini, kita buat. Imam kita baca panjang, kita buat 8. Kita tak pernah kata yang buat 20 tak sah, tak kata. Bahkan kita tolong bagi murid.
Tak kata. Cuma satu orang kita kata pilihan dia rasa nak buat 20. Orang di Mekah pun buat 20, tak ada masalah nak buat 20. Kita pun mungkin kita ada hari kita buat 20. Mungkin ada hari kita buat 8 dengan bacaan lebih panjang, kita tak berapa, tak apa, buat 8. Saya bukan marah apa, tapi saya tak kata ini hak dia lah. Siapa jadi mufti dia boleh keluar, insya kita jadi mufti pun macam tu lah. Jadi saya cumanya benda macam ni tak payah keluar lah. Cuma kita insya-Allah mengharapkan satu lagi macam ni kan keluar mengenai hukum kongsi raya pula. Yang ni hukum yang tahu biasa sama-sama kita kan. Ni nak raya ni, tolong buat keluar satu hukum kata kongsi raya ni dilarang oleh syarak, edarkan di semua masjid. 6 September. Tak encik? Jadi biar pencet apa kan? Isu kan? Jadi tak ada nak keluar tak apa. Mufti hak ikut je akan buat keluar. InsyaAllah. Jadi benda ni saya bukan kata apa, tak apalah siapa nak keluar pun, tapi benda ni bagi adil lah. Orang nak buat 20, orang nak buat. Di sini ada masjid yang buat 8. Kawasan ni mana masjid buat 8? Buat tak apa, buat 8. Buat 8 mustahil daripada zaman kita itu ni. Kita buat 8. Buat 8 tak apa, kalau ada masjid buat 20, buat 20. Tapi nak standardize kan, kerajaan Arab Saudi sendiri yang ulama' dia begitu banyak, Ibn Baz menyebut bolehnya 20 dan Masjidil Haram buat 20, Masjid Madinah buat 20. Ada masjid yang buat 13 tu. Kerajaan Saudi tak larang. Dia tak larang. Di negeri Arab bercambah ulama' Arab, tak pernah mereka bersuruh yang 20, yang 13 pergi buat 20, tak pernah. Ikutlah kepada keputusan masjid masing-masing. Tak ada masalah. Darus sukun. Mu tak tahu, mungkin fatwa ni mungkin bukan salah mufti. Saya ingat fatwa ni fatwa kusukun ni. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.